은혜 받으실 성경 말씀을 봉독해 드리겠습니다. Petikan Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 1 ayat 14 hingga 19. 하늘의 궁창에 Berfirmanlah 광명이 Allah, 있어 jadilah 지하를 peneran-peneran 나뉘게 mengisi 하라. cakrawala 또 untuk 광명으로 하여 memisahkan siang daripada 인도와 malam, 사시와 dan 일자가 jadilah tanda-tanda yang 연합이 menunjukkan pelbagai musim 또그 dan hari 광명이 serta 하늘에 tahun. 하늘의 Dan jadilah 궁창에 있어 peneran-peneran di 땅에 cakrawala 비추라 하시고 그대로 demi 되니라. menerangi bumi. 하나님이 Maka 두 큰 terjadilah 광명을 sedemikian 만드사 itu. 큰 광명으로 Maka Allah 낮을 menjadikan dua 주관하게 peneran 하시고 besar 작은 dengan 광명으로 peneran lebih 밤을 besar 주관하게 menguasai 하시니 siang dan 또 yang lebih 별들을 kecil menguasai 만드시고 malam. 하나님이 그것들을 Allah juga 하늘 menjadikan 궁창에 두어 bintang-bintang. 땅에 비치게 Allah menempatkan 하시며 kesemua itu di 지하를 cakrawala untuk 주관하게 menerangi 하시며 bumi 빛과 dan 어둠을 untuk 나뉘게 menguasai 하십니다. siang dan 하나님의 malam, 보시기에 dan 좋았다. juga untuk 저녁이 memisahkan 되니 cahaya 아침이 daripada 되니 kegelapan. 넷째 날이니라. Dan Allah melihat bahawa semua itu 살림 baik. 성가대 찬양과 Malam muncul lagi dan 일세부터 disusuli 연주가 pagi, 있겠습니다. dan itulah hari 전 세계 및 전국의 기교의 성도 saudara-saudara 여러분, yang saya kasih dan 지성령 Tuhan 성도 Yesus. 여러분, 전 세계 Semua anggota 인터넷을 Mamin 통해 dari Gereja 예배 드리는 Cawangan dan 모든 Gereja 성도 Tempatan, 여러분, penonton GCN GCN dan semua 시청자 anak 여러분, Tuhan yang menghadiri ibadat ini 창세기 dalam 강의 talian. 37번째 시간입니다. Ini adalah penjelasan 지난 ke-37 시간에 tentang 이어서 kitab Kejadian. 창조 넷째 날의 역사를 말씀드리겠습니다. 하나님께서는 창조 Bersambung 넷째 daripada khutbah yang 날에 lalu, 해와 달과 pada hari ini 별들을 saya akan memberitahu anda 창조하셨습니다. tentang hari keempat 이를 penciptaan. 천문학적으로 Pada hari 표현하자면 keempat Tuhan 창조 menciptakan 넷째 날에 matahari, 우리 bulan dan 은하를 bintang-bintang. 만드셨다는 Dalam 뜻이라 istilah 했지요. astronom, Tuhan 우리 menciptakan 은하 galaksi kita 외의 별들은 pada hari keempat 우주가 penciptaan. 근본의 우주, 곧 하나였을 Bintang-bintang 때부터 di luar galaksi 존재하고 kita telah wujud 있었습니다. sejak hanya terdapat satu 드넓은 ruang, 우주의 iaitu 크기에 ruang asal. 비하면 지구는 Berbanding 하나의 dengan keluasan 작은 ruang angkasa, 섬보다도 bumi ini tidak 작지요. lebih daripada sebutir debu 지난 yang 시간에 kecil. 첫째 하늘의 모든 별들 중에서 Dalam khutbah yang lalu, 지구는 anda telah belajar bahawa 바닷가의 bumi ini 무수한 seperti 모래 sebutir pasir di pantai 가운데서 antara berbilion 모래 bintang dan 하나에 planet di langit 비할까 pertama. 말까 정도로 했습니다. 여러분 이거 가장된 거 아닙니다. Hal ini bukanlah perbandingan yang berlebih-lebih. 해운대만 해도 그 모래알이 Pergilah 얼마나 ke 많이 있습니까? pantai. Berapa banyak butir pasir yang ada di sana? 근데 해운대만 있는 거 Anda 아니잖아요. tidak 전 dapat 세계 mengiranya. 바닷가에 그 Saiz 모래 bumi ini boleh dibandingkan dengan satu butir pasir di pantai atau tebing sungai di dunia ini. 그런 모래 하나에 비할까 말까 할 정도라 이 말입니다. 그런데 과학자들은 우주에 있는 별의 개수가 Para saintis bahkan mengatakan bahawa jumlah bintang di alam semesta adalah lebih banyak daripada jumlah butir pasir di semua pantai di bumi. Oleh itu, berapa banyakkah bintang yang ada di langit, di alam semesta ini? Terdapat bintang-bintang yang saiznya sangat luar biasa. Saintis mengatakan sedemikian kerana mereka menganggarkan bahawa terdapat kira-kira 100 bilion galaksi di alam semesta. Dan di dalam galaksi kita saja terdapat kira-kira 100 bilion bintang. Seperti yang telah saya terangkan sebelumnya, di dalam galaksi kita yang merupakan salah satu daripada 100 bilion galaksi, terdapat kira-kira 100 bilion bintang. Oleh itu, jumlah bintang di seluruh alam semesta adalah lebih daripada 100 bilion kali ganda 100 bilion. Orang ramai menyebut semua cahaya kecil yang bersinar di langit malam sebagai bintang. 사람들은 밤하늘에서 반짝이는 작은 빛들을 모두 별이라고 부릅니다. 그러나 천문학에서는 Dalam bidang astronomi, hanya jasad cakrawala yang dapat bersinar dengan sendirinya disebut sebagai bintang. 태양처럼 스스로 빛을 내는 천체만을 별이라고 천문학에서는 합니다. 이 시간 말씀을 이해하기 위해 몇 가지 용어를 Sebelum saya 설명하겠습니다. meneruskan, izinkan saya 먼저 menjelaskan 천체란 beberapa 우주에 istilah terlebih 존재하는 dahulu. 모든 물체를 Pertama, 가리킵니다. jasad cakrawala merujuk 그리고 kepada semua benda yang 태양계를 wujud, 예로 들 때 objek material 태양처럼 di 항상 alam 그 자리에 semesta. 있으면서 Jasad yang bersinar dengan 스스로 sendirinya 빛을 di 내는 lokasi yang 것을 relatif tetap 항성이라 합니다. seperti matahari dalam sistem suria disebut sebagai bintang. 우리 학생들은 학교에서 다 배우는 것이죠. Inilah yang dipelajari oleh para pelajar di sekolah. 천문학에서는 이 항성을 별이라고 Inilah 하며 definisi bintang dalam bidang astronomi, dan kebanyakan bintang yang dapat kita lihat di langit malam ialah jasad cakrawala yang dapat bersinar dengan sendirinya. 태양빛을 반사해서 빛을 내는데
Sebilangan besar jasad cakrawala hanya memantulkan cahaya matahari yang membuatkannya berkilatan seperti bintang. Sebagai contoh, Venus yang disebut sebagai bintang fajar tidak dapat bersinar dengan sendirinya. Namun begitu anda dapat melihatnya bersinar terang di langit timur pada waktu subuh. Venus tidak bersinar dengan sendirinya, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari untuk kelihatan bercahaya. Dalam sistem suria terdapat jasad cakrawala yang mengelilingi matahari. Jasad cakrawala seperti ini yang mengorbit bintang disebut sebagai planet. Baiklah, mari kita ulang semula. Jasad cakrawala yang mengeluarkan cahaya sendiri disebut bintang. Dan matahari ialah bintang. 행성이에요? 잘 들으셔야 돼요. 그러니까. 예. Terdapat planet-planet yang mengorbit bintang ini. Oleh itu, apakah bumi? Bumi adalah sebuah planet. 공전하는 이 전체, 항성을 공전하는 전체를 행성이라고 한다 이 말입니다. 우리 지구는 항성입니까? 행성입니까? 위성입니까? 예? 행성. 예. Oleh sebab bumi mengelilingi matahari pada setiap tahun, ini juga disebut planet. 행성에 해당하지요. 이게 지구가 이제 태양을 1년에 한 바퀴 365일간이 이제 걸리지 한 바퀴. Bumi disebut sebagai planet, bukan bintang, kerana bumi membuat satu putaran orbit. Terdapat jasad cakrawala yang mengorbit planet-planet ini dan disebut sebagai satelit. 즉 지구를 도는 달과 같은 전체를 위성이라고 합니다. 위성. 그러니까 항성, 행성, 위성. 죄송해요. Apa-apa sahaja yang diciptakan manusia dan dilancarkan ke angkasa disebut satelit buatan. 그래서 사람이 만들어서 하늘에 쏘아 올려. Kita telah belajar tentang geografi dan sekarang kita belajar tentang astronomi. Maaf jika perkara ini sukar untuk anda fahami. 위성이라고 그러죠. 위성. 네. Jasad cakrawala ini disebut sebagai satelit kerana ia mengorbit planet bumi dan disebut satelit buatan kerana ia diciptakan oleh manusia. 위성이라고 한다 이 말이에요. 그래서 인공위성이라고 말하는 것입니다. 이해되시죠? 어느 때는 인공위성들도 태양빛을 반사해서 반짝이는 것이 마치 밝은 별처럼 보이기도 합니다. 여러분 밤하늘에 하늘을 이제 쳐다보시면 위성을 볼 수도 있어요. Adakah anda 인공위성. faham? 밤하늘에 도는 거. 저는 Kadang-kadang satelit ini memantulkan cahaya matahari dan berkelip seperti bintang terang. Jika anda melihat ke langit malam, anda mungkin dapat melihat satelit. Saya sering melihat satelit buatan semasa saya belajar di sekolah menengah. Saya melihat satelit mengorbit, jadi saya tahu kelajuan satelit itu. Pada masa itu, satelit selalu menjadi bahan berita. Media massa akan memberitahu di mana satelit sedang melintasi. Oleh itu, apabila saya pergi ke kawasan kampus semasa cuti musim panas, saya akan berbaring di padang sekolah pada waktu satelit sepatutnya melintas. Lalu saya akan memasang radio sambil melihat satelit melintas. Oleh itu saya sering melihatnya. Jika anda melihat satelit dari bumi, pergerakannya kelihatan sangat perlahan. Tapi anda dapat membayangkan betapa lajunya satelit bergerak di angkasa. Apabila kita melihat pergerakan bintang adalah sangat laju walaupun bintang berada di tempat yang sangat tinggi, tidak terjangkau oleh imajinasi. Pergerakan bintang adalah sangat laju. Oleh itu, walaupun seseorang memberitahu lokasi bintang bergerak, anda mungkin terlepasnya kerana pergerakan bintang adalah terlalu laju. Pergerakan bintang adalah sangat berbeza daripada pergerakan satelit. Pergerakan bintang juga berbeza daripada penerbangan kapal terbang. Sebuah kapal terbang bergerak dengan sangat perlahan. Ada orang yang mengatakan bahawa kita sering tersilap menganggap pergerakan bintang sebagai kapal terbang. Tapi hal ini merupakan pernyataan yang kurang tepat.
Walau bagaimanapun anda dapat menemui satu persamaan daripada jasad cakrawala yang tidak terhitung jumlahnya seperti bintang, planet dan satelit. Persamaan itu adalah bahawa semuanya kelihatan seperti bola. Kecuali satelit buatan yang diciptakan dilancarkan oleh manusia, semuanya kelihatan seperti bola. Adakah anda dapat melihatnya? Uranus, Neptun, Mustari, Marit, semuanya kelihatan seperti bola. Apakah masuk perkara ini? Ada yang menunjukkan bahawa semua jasad cakrawala diciptakan oleh satu pencipta, iaitu Tuhan. Para saintis mengatakan bahawa debu kosmik yang dihasilkan oleh letupan besar bergumpal menjadi bintang-bintang yang kemudian berputar untuk tempoh yang lama lalu berbentuk sfera. Mereka mengatakan bahawa setelah masa yang sangat lama, gumpalan debu kosmik itu menjadi bulat. Fikirkanlah, adakah hal itu masuk akal? Jika begitu, satelit juga sepatutnya perlahan berubah menjadi bentuk sfera. Namun begitu, jangka hayat satelit buatan hanya sekitar 15 tahun. Dan apabila jangka hayat berakhir, satelit buatan akan terus beredar sebagai sampah. Satelit buatan menjadi sampah angkasa atau sepihan angkasa atau satelit itu diletupkan dan jatuh ke dalam laut. Oleh itu, kita tidak boleh membandingkan perubahan pada satelit buatan dengan jasad cakrawala di angkasa. Katakanlah satelit buatan ini beredar selama ratusan juta tahun. Adakah satelit buatan akan menjadi sfera? Hal itu adalah mustahil. Jika sebuah satelit buatan terus beredar untuk tempoh yang lama, satelit itu sepatutnya menjadi sfera. Tetapi dapatkah satelit buatan menjadi sfera? Ada satelit buatan yang mengelilingi bumi setiap 2 jam. Namun begitu, satelit buatan tidak berubah menjadi bentuk bulat seperti bola. Batu kerikil yang dapat ditemui di muara sungai atau di pantai dikatakan asalnya adalah batu besar, tetapi sudut-sudutnya yang tajam telah terpotong dan terhakis sehingga menjadi bulat. Batu-batu ini telah digilap dan terhakis oleh ombak dan arus laut untuk tempoh yang sangat lama. Tapi amat sukar untuk menemui batu kerikil yang benar-benar berbentuk sfera. Carilah batu kerikil yang berbentuk sfera yang sempurna di pantai. Anda mungkin tidak akan menemukannya. Tidak ada batu yang benar-benar berbentuk sfera, walaupun setelah bertahun-tahun digilap oleh laut. 바닷물이 찰싹거리면서 돌을 깎아내렸어도 반질거리는 하지만 구형은 없다 이 말이에요. Namun begitu, batu kerikil ini bukanlah glob. Ada yang tidak bulat tetapi rata. Ada juga yang berbentuk memanjang. Walaupun sudut-sudut tajamnya telah terhakis selama ribuan tahun, bentuknya tetap berbeza-beza. Namun begitu, bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya berbentuk bulat seperti bola. Anda tidak boleh mengatakan bahawa hal ini merupakan kebetulan. Tuhan Sang Pencipta telah merancang dan mereka bentuk semuanya dengan cara tersebut. Dan mengapakah Tuhan menciptakan semua jasad cakrawala dalam bentuk sfera? Apakah Tuhan tidak memberikan rupa yang berbeza untuk memberikan keunikan kepada setiap satunya? Warna cahaya sesuatu objek merupakan faktor utama yang membuatkan orang yang melihatnya merasakan bahawa sesuatu objek adalah cantik. Walau bagaimanapun, keseimbangan bentuknya juga merupakan faktor penting. Pemata kasar dapat bersinar hingga tahap tertentu dengan warna cahayanya. Tetapi apabila pemata itu dipotong menjadi bentuk yang seimbang, pemata itu kelihatan lebih indah dan bersinar lebih terang. Bunga-bunga adalah indah kerana warnanya, namun begitu keindahan bunga juga terletak pada strukturnya yang seimbang. Tidak kira bunga apa yang anda lihat, bunga mempunyai simetri cermin. Simetri cermin bermaksud apabila dilipat separuh di sekitar pusat, bahagian kiri dan kanan akan sama. Anda akan perasan bahawa banyak bunga mempunyai simetri cermin pada sepanjang lebih daripada satu paksi.
Jika bunga-bunga tidak mempunyai simetri cermin, tidak kira betapa warna-warni sekalipun, bunga tidak akan kelihatan begitu indah. Saya pernah menunjukkan kepada anda struktur kristal saji yang berbentuk heksagon. Sebab anda merasakan kristal saji itu indah adalah kerana kristal saji mempunyai keseimbangan yang sempurna. Sebagai tambahan, apabila sesuatu benda berbentuk bulat seperti bola, ia mempunyai bilangan paksi simetri yang tidak terhingga. Objek atau bentuk yang mempunyai keindahan paling sempurna ialah bentuk plana bulat dan bentuk pebejal sfera. Oleh itu Tuhan menciptakan semua bintang di langit angkasa menjadi bentuk bulat seperti bola. Ini ialah bukti pertama bahawa hanya Tuhan yang satu menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Bukti kedua ialah orbit planet-planet dan sistem suria dan jarak antara planet berada dalam keharmonian yang sangat sempurna. Dalam sistem suria kita terdapat 8 planet. Bermula dari yang paling dekat dengan matahari, planet-planet itu ialah Utari, Surya, Bumi, Marikh, Syari, Zuhar, Uranus dan Neptun. 전에는 명왕성도 있었는데 이제 명왕성은 태양계에서 제외해버렸습니다. 그래서 가장 먼 곳에 명왕성이 있었는데요. 이제 Pluto telah dikeluarkan daripada sinar planet dalam sistem suria. Pluto dahulunya merupakan planet yang paling jauh. Kini, hanya hingga Neptun diajarkan di sekolah. Pada zaman saya, kami belajar hingga Pluto. Saiz matahari dan planet-planet adalah yang paling sesuai seperti yang ada sekarang. Jarak antara matahari dan planet-planet tersebut, begitu juga jarak antara planet-planet itu sendiri adalah paling sesuai pada masa ini. Sebagai contoh, bayangkan dua orang berdiri berhadapan antara satu sama lain dengan tangan mereka dihulurkan ke hadapan, tapak tangan saling bersentuhan. Jika mereka menolak satu sama lain dengan kekuatan yang sama, mereka akan tetap berada di tempat mereka sekarang. Walaupun mereka saling menolak, namun bagi pihak ketiga, mereka hanya kelihatan berdiri menghadap satu sama lain. Jika salah seorang daripada mereka kehilangan kekuatan pada masa ini, keseimbangan kuasa akan terjejas dan kedua-duanya akan bergoyang dan sukar untuk kekal berdiri. Sebab matahari dan 8 planet berada pada kedudukan sekarang adalah kerana saiz dan jarak yang tepat. Walaupun tidak kelihatan, Tuhan menciptakan semuanya dengan bijaksana supaya keseimbangan graviti dapat dikekalkan dengan tepat. Oleh itu, jika matahari atau mana-mana planet lebih kecil atau lebih besar daripada sekarang, keseluruhan sistem suria akan terjejas. 영향을 받게 되지요. 태양열의 세기도 그렇습니다. 과학자들의 연구 Kepanasan matahari juga sama. 만일 태양이 지금보다 Menurut kajian, tiada tumbuhan di bumi dapat bertahan jika kepanasan matahari meningkat sebanyak 5%. Jika tumbuhan tidak dapat hidup, haiwan juga secara semula jadi tidak dapat hidup. Anda dapat mengesahkan fakta ini dengan melihat bahawa tiada makhluk hidup ditemui di Zuhra yang lebih dekat dengan matahari atau di Marikh yang lebih jauh dari matahari. Jika sesuatu planet terlalu dekat dengan matahari, planet itu akan terbakar atau terlalu panas. Jika sesuatu planet terlalu jauh, planet itu akan terlalu sejuk dan membeku. Bumi telah ditempatkan di lokasi yang paling sesuai untuk menyokong kehidupan, iaitu pada jarak tertentu dari matahari. Saudara-saudara yang saya kasihi, seiring dengan perkembangan astronomi, banyak rahsia tentang sistem suria kita telah didedahkan. Izinkan saya memperkenalkan salah satu daripadanya. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat kira-kira 100 bilion bintang seperti matahari di galaksi kita saja. Bintang-bintang ini juga mempunyai planetnya sendiri, seperti mana matahari mempunyai planet-planetnya. Sehingga Mei 2010, kira-kira 450 planet yang mengelilingi bintang lain selain planet dalam sistem suria kita telah ditemui.
외계 행성들은 Planet-planet ini mempunyai sesuatu yang berbeza daripada planet-planet dalam sistem suria kita. 반대로 말하면 우리 태양계 Dalam erti 행성들이 kata lain, 다른 planet 외계 dalam sistem suria kita mempunyai 행성들과 ciri yang 다른 점이 unik 있음을 jika 알게 dibandingkan dengan 되었습니다. planet-planet luar suria. 행성은 크게 두 가지로 분류할 수 있는데 Planet secara umum dibahagikan kepada dua jenis utama, 행성입니다. terestrial berbatu dan 암석질 gergasi 행성은 gas. 표면이 암석으로 되어 있어서 Permukaan planet terestrial berbatu ditutupi batu. 수성, Planet ini kecil dari segi saiz tapi mempunyai ketumpatan yang tinggi. Utari, Zura, Bumi dan Mari ialah contoh planet terestrial berbatu. Planet gergasi gas pula mempunyai inti batu, tetapi merupakan planet dengan komposisi yang sebahagian besarnya terdiri daripada gas. Sari, Zohar, Uranus dan Neptun ialah contoh raksasa gas. Planet-planet gas ini mempunyai angin yang sangat kuat disebabkan oleh aliran gas yang cepat dan ribut taufan berskala besar berlaku secara berterusan. Oleh itu, menurut pemikiran logik adalah lebih mudah untuk menemui persekitaran yang lebih baik untuk kehidupan bertahan di planet terestrial berbatu berbanding dengan planet gergasi gas. Ahli astronomi berharap untuk menemui sebuah planet yang mempunyai keadaan yang sama seperti bumi di dalam alam semesta yang luas. Walaupun planet-planet luar suria yang telah ditemui setakat ini, kebanyakannya adalah planet gergasi gas. Tambah pula planet-planet luar suria ini terletak lebih dekat dengan bintangnya sendiri. Berbeza dengan planet-planet luar suria ini, planet gergasi gas dalam sistem suria kita terletak jauh dari matahari. Penempatan ini adalah sangat unik. Planet gergasi gas terletak jauh dari matahari, manakala planet terestrial berbatu seperti bumi terletak lebih dekat dengan matahari. Antara planet terestrial berbatu, bumi berada di tempat terbaik di mana benda-benda hidup dapat mengekalkan kewujudannya. Hanya dengan melihat fakta ini sahaja, kita dapat melihat bahawa sistem suria tidak diciptakan secara kebetulan. Jika alam semesta telah diciptakan oleh letupan besar, bagaimanakah planet-planet boleh terbentuk menjadi berbatu dan bergas? Selain itu, susunan planet-planet adalah dalam sedemikian rupa sehingga planet berbatu terkumpul dekat dengan matahari dan planet bergas berada pada kedudukan yang jauh. 이렇게 배열만 해도 우리 인간이 이 지구에서 살 수 있도록 하나님은 다 역사에 놓으셨다 이 말이에요. Adakah semua ini dapat dijelaskan dengan teori letupan besar? Hal ini bermaksud bahawa Tuhan telah menyediakan segala-galanya supaya manusia dapat hidup di bumi ini. Tuhan mereka bentuk semuanya dengan kebijaksanaan yang agung dan menciptakannya dengan kuasa yang luar biasa. Namun begitu, mengapakah saintis mengatakan perkara seperti itu? Mereka mengatakan bahawa pasti ada kehidupan di planet lain kerana UFO sering muncul. Hal ini membuatkan mereka berfikir bahawa pasti ada makhluk hidup di luar sana dengan teknologi yang lebih maju daripada kita. Mereka juga membayangkan bahawa makhluk itu serupa dengan manusia. 그러니까 외계도 어디 있을 거라고 생각을 하는 거예요. 지구에도 어디 인간이 살 거다. 있긴 있어요. 그들이 말하는 UFO dan pengendalinya mewujud. Tetapi mereka berasal dari Eden di langit kedua. UFO에 대해서 정체를 모르기 때문에 그런 말들을 많이 Namun 하게 begitu, 되는 oleh 거죠. sebab saintis tidak mengetahui identiti UFO, mereka takut dan mengungkapkan hipotesis berdasarkan pengetahuan yang terhad. Dan Amerika Syarikat sentiasa bersiap sedia untuk kecemasan. 그러지만 하나도 걱정 안 해도 되는데 Namun begitu, tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. 하나님께서 해와 달과 별들을 창조하신 증거 셋째는 Bukti ketiga bahawa Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang ialah jarak dan saiz ketiga-tiganya berada dalam keharmonian yang misteri. 지난 시간에 해와 달의 부피가 얼마나 Dalam khutbah yang lalu, saya telah memberitahu anda betapa berbezanya saiz matahari dan bulan. Matahari kira-kira 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Manakala bulan kira-kira 1/50 saiz bumi.
해는 달에 약 Hal ini bermaksud bahawa matahari 6,500만 kira-kira 배라 했죠. 65 juta kali lebih besar 달과 daripada 해를 bulan 비교하면 약 dari segi isi 6,500만 padu. 배가 된다 이 말입니다. 이는 입체적인 부피를 계산한 것이고 Jika 지름을 dibandingkan dari 비교해 segi 보면 diameter, 해는 400배입니다. matahari 400 kali lebih besar daripada bulan. 그냥 평면에 동그랗게 해와 달을 Jika anda 그린다면 melukis matahari dan bulan sebagai bulatan di permukaan yang rata, matahari perlu dilukis sebagai bulatan dengan diameter 400 kali lebih besar daripada bulan. Jika diameter bulan dilukis 1 cm, diameter matahari perlu dilukis 4 meter. Namun begitu sebab matahari dan bulan kelihatan sama besar dari bumi adalah kerana bulan berada 400 kali lebih dekat dengan bumi berbanding matahari. 지금 이해되시죠? 비행기를 타고 이제 미국을 가기 위해서 태평양을 가면요. Jika anda terbang ke Amerika Syarikat, anda dapat melihat bulan terbit. 엄청 커요, 달이. Bulan kelihatan sangat besar, sangat 아주 dekat. 가까이 뜨는 것처럼. Di sana tiada pencemaran udara dan bulan yang terbit kelihatan sangat 그거 dekat. 보면 잘못하면 해보다 더 크다 할 수도 있는데. Melihatnya anda mungkin berfikir bahawa bulan adalah lebih besar daripada 이처럼 matahari. 지구에서 해와 달의 크기가 Begitu 비슷해 tidak 보이는 pernah 것은 akan terjadi kebetulan bahawa 우연히 될 matahari 수 dan bulan 없는 일이죠. kelihatan sama besar 해의 dari 크기와 bumi. 달의 크기 그리고 해와 지구 사이의 Hal ini hanya 거리와 dapat terjadi jika syarat berikut dipenuhi, 달과 지구 yakni 사이의 saiz 거리, matahari 이 dan 네 bulan, 가지 조건이 jarak antara matahari dan bumi, serta jarak antara bulan dengan bumi. 해가 조금만 더 크거나 작아도 안 되고 Matahari tidak boleh sedikit lebih besar atau lebih kecil, dan bulan juga tidak boleh sedikit lebih besar atau lebih kecil. Jika jarak berbeza walaupun sedikit, saiz matahari dan bulan yang dilihat dengan mata kita sekarang tidak akan kelihatan sama seperti sekarang. 지금처럼 같게 보일 수가 없습니다. 태양계 안에서 위성을 가진 행성들 Daripada semua 중에서 planet dalam sistem suria yang mempunyai satelit, 태양의 크기가 bumi ialah satu-satunya planet di mana satelit kelihatan sama besar seperti matahari. 이로 인해 지구에서 관측되는 특별한 현상이 Fenomena 있습니다. ini membawa kepada peristiwa khas yang hanya berlaku di bumi, 월식이지요. gerhana matahari dan gerhana bulan. 관측이 되어진다 이 말이에요. 일식은 달이 해를 정확하게 가리는 현상이며 Gerhana matahari ialah fenomena di mana bulan menutupi matahari sepenuhnya. Dan kerana saiz bulan dan matahari hampir sama, gerhana matahari dapat berlaku. 생기는 거지요. 월식은 햇빛에 의해 생긴 지구의 Gerhana 그림자가 bulan pula ialah fenomena di mana bayang-bayang bumi yang terbentuk oleh cahaya matahari untuk bulan. Saiz matahari, bulan dan bumi dan bulan, jarak antara satu sama lain serta koordinasi kompleks tetapi tepat antara orbit bulan dan orbit bumi menyebabkan gerhana bulan dan matahari berlaku pada selama masa tertentu. 여러분 달의 공전, Seperti anda tahu, bulan mengelilingi bumi. 달의 공전이 뭐예요? Bulan 지구를 juga 도는 berputar. 거죠. 이게 달의 공전. Bumi juga berputar sambil mengelilingi 또 matahari. 자전이 있습니다. 우리 지구도 해를 도는 공전, 또 스스로 도는 자전이 있고, 달도 지구를 도는 공전이 있고, 또 스스로 도는 자전이 있어요. 이처럼 세 개의 천체가 상호작용을 하여 일정한 주기로 Keberangkalian bahawa tiga jasad cakrawala ini saling berinteraksi sehingga menyebabkan gerhana bulan dan matahari pada selama masa tertentu adalah hampir sifar. Ini bermaksud sesuatu yang hampir mustahil untuk berlaku dapat diperhatikan di bumi. Saintis mengatakan bahawa peristiwa yang sangat tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan akibat letupan besar. Selain itu, banyak orang di dunia ini percaya bahawa teori ini adalah benar. Begitu, jasad-jasad cakrawala di alam semesta yang berfungsi dengan begitu tepat bukanlah hasil kebetulan daripada letupan besar, melainkan hasil ciptaan Tuhan Bapa kita.
해가 생명체에 꼭 필요한 Saudara dan saudara 존재라는 saya kasihi, 사실은 semua orang 모두가 pasti 인정할 것입니다. setuju bahawa matahari 반면 sangat 달은 penting untuk 스스로 kehidupan. 빛과 열을 Manakala bulan 내지 tidak menghasilkan 못합니다. cahaya atau haba dengan 그런데 sendirinya. 하나님께서는 왜 달을 만드셔서 Begitu mengapakah 지구와 Tuhan 함께 menciptakan bulan untuk berada 있게 bersama bumi? 하셨을까요? 육적인 이유와 영적인 이유가 있는데 먼저 육적인 이유를 말씀드리겠습니다. Ada sebab fizikal dan rohani. 과학이 발달할수록 Tapi saya 달의 akan membicarakan 중요성이 더 많이 kedua-duanya. 인식되고 있습니다. 만일 달이 사라지면 어떻게 될까요? 우선 Seiring 바다에는 kemajuan sains, 민물과 kepentingan bulan 썰물이 semakin diakui. 사라집니다. Apakah yang akan berlaku jika bulan hilang? Pertama, pasang surut di laut akan lenyap. Lumpur di pesisir pantai akan kering dan hidupan seperti kerang, ketam dan sotong yang hidup di kawasan pantai akan kehilangan habitat. Selain itu, apabila peredaran air laut berubah, bahan pencemar tidak dapat dibersihkan dengan sempurna. Bumi berputar dengan kecondongan 23.5 darjah. Dan sebab bumi dapat berputar dan stabil walaupun dalam keadaan condong ini adalah kerana graviti bulan. Hal ini demikian kerana graviti bulan memegang paksi pustaran bumi pada tempatnya. Oleh itu, pasti ada sebab mengapa bumi condong seperti itu. Dan peranan bulan adalah untuk mengekalkan kestabilannya. Betapa misterinya. Ketentuan Tuhan yang berdasarkan kebijaksanaan sepenuhnya begitu terperinci dan misteri. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Dikatakan bahawa jika bulan hilang, bumi akan bergoncang dengan kuat seperti gasing yang hampir terjatuh. Ketika saya masih kecil, saya sendiri membuat gasing malam menyertai pertandingan bermain gasing. Pada masa itu, membuat gasing merupakan sesuatu yang sangat sukar. Saya perlu memotong bulatan yang baik dan memasukkan paku di hujungnya supaya gasing menjadi tajam. Anda perlu memusingkan gasing menggunakan pemegangnya supaya gasing dapat berdiri dan stabil. Jika tidak, gasing itu akan jatuh ke tanah. Bumi juga sama seperti itu. Jika bulan berada 10% lebih dekat dengan bumi daripada sekarang, semua daratan di bumi akan tenggelam sepenuhnya 2 kali sehari. Terdapat juga hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa cahaya bulan yang konsisten adalah penting untuk makhluk hidup yang tinggal di lautan. Banyak jenis hidupan laut naik dan turun di laut untuk menerima cahaya bulan tertentu. Dalam kalangan stasiar yang hidup di air tawar, serta reptil dan serangga yang hidup di daratan, terdapat banyak haiwan yang sangat memerlukan cahaya bulan untuk terus hidup. Akhirnya, bumi memerlukan kedua-dua matahari dan bulan untuk membuka peluang hidup. Sekarang, marilah kita meneliti sebab rohani bagi penciptaan bulan. Tuhan telah memisahkan cahaya daripada kegelapan dan menamakan kegelapan itu malam. Namun begitu, hari ini tidak bermaksud bahawa tiada cahaya sama sekali semasa malam yang gelap. Terdapat cahaya bulan dan terdapat banyak bintang di luar sistem suria yang menerangi kegelapan malam. Walaupun dalam kegelapan malam, bulan dan bintang-bintang ujuk untuk membimbing jalan manusia dengan cahayanya. Orang juga melihat bulan dan bintang-bintang di langit malam untuk mencari arah. Di bandar, terdapat cahaya walaupun pada waktu malam. Tetapi di kawasan terpencil, sekurang-kurangnya terdapat cahaya bulan dan cahaya bintang. Oleh itu, mereka tidak akan tersesat walaupun dalam kegelapan malam. Beberapa bintang diciptakan khas untuk kita manusia. Sebagai contoh, bintang utara sentiasa ada, berikan panduan arah yang tepat. Jika tiada bintang utara, bagaimanakah manusia hidup pada masa lalu? Bagaimanakah mereka menemui di lautan? Jika tiada kompas seperti pada hari ini, bagaimanakah mereka mencari arah di lautan?
Sebelum kompas diciptakan, mereka dapat mencari arah dengan hanya mencari bintang utara. Demikian juga dalam kegelapan malam, cahaya kebenaran Tuhan bersinar bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Jika seseorang tidak dapat melihat walaupun satu bintang, dapat takut dan putus asa dia. Sebaliknya, jika dia dapat melihat walaupun satu sinar cahaya bintang yang malam, bintang itu dapat menjadi penghiburan dan kekuatan yang besar baginya. Dengan cara ini, setiap orang mesti menyedari bahawa ada Tuhan yang Maha Kasih yang merupakan cahaya dan pembimbing kita pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Walaupun seseorang berada dalam kegelapan rohani yang pekat, jika dia mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan menginarkan cahaya kebenaran. Dalam 2 Tawarik 16:9 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang tulus hati terhadapnya. Tuhan Bapa memberikan kekuatan kepada orang yang berpaling kepadanya dengan penuh hati. Bukan sekadar berpaling kepadanya, tetapi orang yang mencarinya dengan sepenuh hati, pikiran, kekuatan dan jiwa, dan mengasihi Tuhan yang terutama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 18 ayat 6, pemazmur berkata, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, aku meraung kepada Allahku. Dia mendengar suaraku dari bait sucinya, raunganku sampai kepada pendengarannya. Mazmur 34 ayat 6 juga menyatakan, orang malam berseru merayu, dan Tuhan mendengar rayuannya, lalu menyelamatkannya daripada segala kesusahannya. Adakah ada antara anda yang jalan di hadapannya terhalang? Adakah anda tidak dapat melihat arah yang harus anda tuju? Adakah anda dihimpit masalah sehingga tidak dapat mencari jalan keluar? Mohonlah kepada Tuhan. Alkitab menyatakan, Tuhan mendengar rayuannya lalu menyelamatkannya daripada segala kesusahannya. Sekarang, benar-benar bertaubatlah dan akuilah. Rendahkan hati anda di hadapan Tuhan dan berkata, saya akan benar-benar hidup menurut firman-Mu. Jika anda berubah dan merendahkan hati seperti itu dan berseru kepada Tuhan serta mencarinya, Tuhan akan bertemu dengan anda. Dia akan menjadi penyelesaian masalah bagi anda. Oleh itu, walaupun anda menghadapi situasi di mana masa depan begitu gelap, sehingga anda tidak dapat melihat walaupun sedikit cahaya di hadapan, janganlah risau. Hari ini demikian kerana ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mendengar rayuan anda pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Tuhan kita sentiasa ingin menganugerahkan rahmat kepada anda dan memberikan anda damai sejahtera. Namun itu oleh sebab orang tidak mencarinya serta membenci cahaya dan menjauhinya, mereka mengembara dalam kegelapan dan menderita. Kita dapat merasakan rahmat dan kasih Tuhan Bapa kita dalam hati kita yang memberikan harapan bahkan dalam kegelapan melalui bulan dan bintang-bintang di langit malam. Saya berharap agar anda dikuatkan oleh kasih ini dan hidup sepenuhnya dalam cahaya sehingga dapat memimpin jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan pada cahaya. Saudara-saudari yang Kristus yang saya kasih, dalam khutbah ini saya telah menyampaikan 3 bukti bahawa Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Saya juga menjelaskan sebab Tuhan menciptakan bulan bersama matahari serta sebab dia menciptakan bintang-bintang. Dan khutbah seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana firman Tuhan, jadilah tanda-tanda yang menunjukkan pelbagai musim dan hari serta tahun digenapi. Dalam Ayub 38 ayat 31 hingga 33, Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ayub. Tuhan berfirman, dapatkah engkau mengikat gugusan bintang Kartika atau melepaskan ikatan bintang belantik? Apakah engkau mengeluarkan rasi-rasi bintang pada masanya atau membantu bintang bidu dengan anak-anaknya? Tahukah engkau ketetapan langit? Apakah engkau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Bintang Kartika, bintang belantik dan bintang biduk dalam ayat ini merujuk kepada gugusan bintang atau bintang-bintang tertentu dalam gugusan tersebut. Manusia tidak dapat membedakan bintang-bintang maupun memahami bagaimana bintang-bintang itu diciptakan. Namun begitu Tuhanlah yang menciptakan bintang-bintang dan menetapkan hukum-hukum di langit untuk bergerak sesuai dengan ketetapannya. Walaupun manusia mengembangkan ilmu dan kebijaksanaan, mereka tidak dapat menciptakan walau satu bintang pun, apatah lagi menggerakkannya dengan suka hati. Walaupun mereka adalah makhluk yang lemah, mereka tidak mencari Tuhan atau takut kepadanya. Sebaliknya mereka melawan Tuhan.
Walaupun Tuhan kita dengan kesabarannya tetap menanti dan memberikan peluang kesempatan bahkan kepada jiwa-jiwa seperti itu. Dalam 2 Petrus 3:9 tertulis, Tuhan bukannya lengah menepati janji seperti sangkaan setengah orang, tetapi amat bersabar dengan kita kerana dia tidak mahu seorang pun binasa dan dia ingin semuanya bertaubat. Manusia sepatutnya menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan Bapa. Anda merupakan antara orang yang telah menyadari kasih ini. Semoga Anda dengan tekun memberitakan bahawa Tuhan ialah Sang Pencipta, agar kesabaran Tuhan Bapa dapat menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.